bantuan kemanusiaan telah pun boleh berada di sana dan dia dapat menggembirakan saudara kita dekat Palestin. Ustaz Fauzan, apa yang kita menyaksikan pada hari ini, krisis yang berlaku pada hari ini, dia bukan saja kemenangan Mursi, bukan saja memberi impak kepada rakyat Mesir sendiri, tetapi kita menyaksikan dia adalah memberikan kesan yang baik kepada seluruh negara Arab. Yang kedua ialah apabila kita menyaksikan pada hari ini, tuan-tuan, persoalan yang selalu kita tanya di dalam diri kita, kenapa orang Mesir nak jatuhkan Mursi? Ada yang mengatakan Mursi tak pandai perintah. Apabila buat suatu perkara mesti tak menjadi. Tuan-tuan, pada zaman Mursi tidak pernah berlaku pada hari-hari Mubarak, yang mana menyaksikan hampir setiap hari adanya cantuan elektrik dan juga air. Potong bukannya sekejap, 4 jam, 5 jam, menyebabkan rakyat Mesir tak puas hati dan mereka menyalahkan air ini dipotong, mesti Mursi tak pada perintah. Ini elektrik tak ada, ni mesti Mursi. Akhir sekali menyebabkan datangnya suara-suara rakyat yang menuntut supaya Mursi tolong letak jawatan. Dan sudah pasti dia adanya perancangan-perancangan. Jadi segalanya tentang krisis luar negara yang berkaitan kepentingan dan juga apakah punca kejatuhan dan juga apakah kelebihan sekiranya Mursi naik sebagai pemerintah, mungkin dapat diulaskan oleh Ustaz Fauzan. Fadhil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Terima kasih pada Mursi adik nombor 1 Ustaz Firdaus dan abang kembar saya Ustaz Arhan selaku panelis forum berkembar di Menara Berkembar. Di lain macam sikit tuan-tuan. Dan tajuk pada hari ini tuan-tuan bukan tajuk bincang macam mana dapat anak kembar, tapi tajuk hari ini kita bincang tentang isu Mesir. Kenapa kita bincang tentang Mesir tuan-tuan? Isu Malaysia banyak lagi yang kita tak bincang apalagi isu Mesir. Why? Sebab Nabi SAW sebut, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Orang siapa yang tak mengambil berat tentang urusan umat Islam, falaysa minna, Nabi kata bukan di kalangan orang Islam. Maka kita tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa apa yang berlaku dalam umat Islam sekarang ini adalah merupakan suatu ekspresi, suatu nilai yang berlaku pada seluruh diri-diri kita. Lemahnya diri kita. Bagaimana musuh boleh mencicam-cintang dan mencari seluruh kekuatan umat Islam. Dan apa yang berlaku kiri kanan kita di selatan Thailand, di Filipina, di Indonesia, di Rohingya, semuanya adalah sebagai satu contoh bagaimana lemah umat Islam. Kita berbangga untuk berforum pada hari ini, tapi kalau nilai kita keluar daripada forum dan ramai lagi orang di luar sana tak faham tentang isu ini, kenapa bincang Mesir? Bersyukur kita dapat Malaysia aman, betul, tapi dia tak faham tentang sebalik berdarahnya Mesir. Muslimin muslimat dan bermakna sekalian, Dr. Muhammad An-Najjar, seorang jurucakap, dalam bulan ni, hujung bulan ni dia akan hadir ke Malaysia. Saya tak pasti Haji Zul Muslim Care bawa asalnya. Perlu cakap kepada Perdana Menteri Palestin, Syekh Ismail Haniyeh. Tuan-tuan sekalian, dia pernah menyebut dalam ucapan dia ketika dia datang Malaysia dalam 2 tahun lepas. Dia menyebut, dia kata, kami tak perlukan duit umat Islam, kami tak perlukan bantuan senjata kamu, kami tak perlukan kereta, tak perlukan minyak. Kami ada belah, kamu jangan risau. Dan insya-Allah dia kata kita akan sama-sama solat dan bersujud syukur di bumi Al-Aqsa. Jangan risau. Tapi dengan syarat bagaimana? Bukan duit. Bukan duit, bukan ubatan, bukan. Tapi dengan cara doa kamu, dan kamu berdoakan supaya di kiri kanan negara-negara Islam di sekeliling Palestin berjaya dibebaskan dulu, barulah bumi Al-Aqsa mampu dibebaskan. Dan apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Najjar ini, dilihat bahawa bagaimana bumi-bumi di sekeliling Palestin yang sebelum ini merupakan suatu benda yang sangat dijaga oleh Barat, jaga oleh Yahudi, maki makan sungguh-sungguh kepada sultan-sultan mereka. Tapi hari ini
umat Islam semakin sedar, dan alhamdulillah mereka sayang pada Al-Quds, dan mereka tahu nak bebaskan Palestin, kena bebaskan negara mereka. Maka Allah takdirkan tuan-tuan sekalian berlakulah beberapa revolusi. Negara Mesir, Libya, Palestin, negara Jordan, negara Syria, termasuk Iraq, termasuk Lebanon, termasuk Turki adalah bumi Anbiya. Bumi Anbiya, tuan-tuan. Yang disebut dalam Al-Quran terlalu banyak cerita-cerita dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan amat digalakkan pergi ke kawasan-kawasan negara ini, adalah merupakan negara-negara yang penuh dengan sejarah yang disebut dalam Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi. Dan tuan-tuan sekalian, bumi-bumi ini tuan-tuan mata Allah, perancangan terhadap nak jatuhkan Islam di bumi Islam ini tuan-tuan bukan baru, bukan sekarang. Agenda ini telah berlaku tuan-tuan mata Allah selepas ada dipanggil ketika berlakunya imperialisme, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama tuan-tuan, kerajaan Turki Uthmaniyah tak terlibat. Tapi dalam perang ini tuan-tuan sekalian, orang-orang tengok bahawa tentera Islam Turki Uthmaniyah cukup kuat. Maka dia lontarkan sikap ataupun semangat cintakan pada bangsa. Maka British yang asalnya bergaduh dengan Perancis tak boleh dengan Itali, tak boleh dengan Sepanyol, tak boleh dengan mana-mana Belanda apa semua ni. Mereka boleh bersatu. Asalnya mereka perang sama-sama mereka, tapi mereka boleh bersatu untuk niat untuk pecah belahkan umat Islam. Maka ketika itu mereka bagi-bagikan. Mesir jajah Perancis, Itali pergi Libya, British pergi Palestin, pergi Jordan, Perancis pergi Syria, sebelah-sebelah tuan-tuan. Walaupun mereka sebenarnya berperang di antara mereka sendiri. Tuan-tuan maksudnya sekalian, mereka dah rancang awal. Sebab apa? Mereka nak ambil Al-Aqsa, mereka nak ambil Palestin. Maka mereka pecahkan dan mereka telah berjaya lahirkan semangat kebangsaan. Dan akhirnya tentera-tentera orang-orang yang duduk ni berpecah dan keluar daripada khilafah Uthmaniyah. Tahun 1924 maka berlakulah khilafah terbatal ataupun kejatuhan khilafah secara rasmi. Tahun 1924 khilafah Uthmaniyah di Turki. Maka ketika tuan-tuan mata Allah, majoriti negara-negara ketika itu telah dijajah ataupun telah diberi kuasa, dijajah dan diberi kuasa kepada sultan. Di Tunisia Sultan, Mesir Sultan Farouk, Jordan masih kekal lagi Sultan Sultan sekarang ni keluarga Hashimiyah. Di Saudi Sultan Saud. Tuan-tuan tahu Saud sebenarnya kawasan dipanggil apa? Saudi ini dipanggil Hijaz, tanah Hijaz tuan-tuan. Tak ada nama Saud. Nama Saud ni diambil atas nama keluarga Saud yang duduk di Riyadh. Keluarga dia duduk di Riyadh, nama Saud. Dia berjaya rampas tanah Hijaz, Mekah, Madinah. Dia tukar nama tu nama dia Saud. Kalau saya rajajah tuan-tuan, nama negara Fauzan. Tahap makbuk macam tu tuan-tuan. Sampai macam tu. Dibagikan sultan, Iraq sultan, Syria sultan. Ini fasa pertama. Nak menghukum negara Islam yang telah dipecahkan supaya mereka tunduk dan berkiblatkan kepada barat. Tak, sultan ni tuan-tuan, dia jenis makan dia, duit, dapat apa semualah. Maka orang bawah-bawah ni tuan-tuan, pendukung dia telah ditarbiyah, telah dididik di bumi-bumi penjajah. Contohnya Saddam Hussein, Husni Mubarak, Bashar Assad, apa lagi? Banyak lagi tuan-tuan. Semua telah dididik di Eropah, di Rusia, di UK, di US, dididik dalam ketenteraan. Maka mereka balik tuan-tuan, mereka telah diprojek untuk naik jadi pemerintah. Dan akhirnya kita boleh tengok majoriti orang-orang yang ditarbiyah ini asalnya mereka mempunyai ketua parlimen tentera negara ni, Saddam Hussein contoh. Maka mereka naik dan hampir majoriti melainkan negara Jordan dan negara Saudi. Yang lain semua telah berlaku revolusi, iaitu rampasan kuasa daripada tentera. Pada awal tahun 50-an berlaku rampasan kuasa, tentera merampas kuasa daripada sultan. Termasuk Mesir, Jamal Abdel Nasser rampas kuasa daripada Sultan Farouk. Maka berlaku seluruh Tunisia, Syria apa sama juga.
Hafiz al-Assad, ayah kepada Bashar al-Assad, merampas kuasa dia Sultan. Saddam Hussein merampas kuasa dia Sultan. Termasuk tuan-tuan sekalian, hampir seluruh negara-negara Arab, negara-negara Arab dan termasuk negara-negara yang saya sebut, negara dipanggil Ardul Anbiya, bumi nabi-nabi ini semua dikuasai oleh tentera. Dan antara paling sejarah juga tuan-tuan Allah, dalam sejarah tuan-tuan berlaku ini dalam awal 70-an dan tuan-tuan Allah awal 70-an kebangkitan politik Islam. Maka berlakulah politik Islam berlaku di Mesir. Bagaimana ikhwan muslimin masuk dalam politik, dalam pilihan raya, menang tuan-tuan, ahli politik dia tak sempat bersidang di Dewan Rakyat, tu dia tangkap masuk penjara. Dr. Sokordowi tuan-tuan 3 kali sepanjang hidup dia ditangkap di penjara bawah tanah Mesir. Akhirnya dah tak boleh nak tahan Dr. Sokordowi, halau dia dan tak dibenarkan. Ketika zaman Husni Mubarak, Dr. Sokordowi telah diharapkan untuk duduk di bumi Mesir, walaupun di tanah tumpah dia darah. Tak boleh duduk di bumi Mesir tuan-tuan. Dia boleh datang, kalau dia nak pergi melawat, dia tak boleh bermalam. Dia sampai dekat Mesir pagi, petang dia dah pernah keluar Mesir. Sebab apa? Kalau lewat, polis akan tangkap dia masuk dalam penjara bawah tanah. Sangat kejam. Ramai tuan-tuan, ada tuan-tuan sekalian, Dr. Muhammad Mursi. Dr. Muhammad Mursi tuan-tuan, Presiden Mesir, telah ditangkap 3 kali. Tangkap 3 kali dalam penjara bawah tanah. Muslimin muslimat tuan-tuan sekalian, semuanya dan tuan. Sejarah politik juga berlaku di Turki. Turki bagaimana 3 kali menang pilihan raya, tapi tuan-tuan kudeta tentera Turki telah rampas kerajaan yang sah, kerajaan yang berlaku dalam keadaan adil. Maka naiklah tentera Turki. Maka tuan-tuan sekalian ketika itu maka berlakulah ialah, dan setara alhamdulillah Erdogan ada dekat Turki. Itu je tuan-tuan. Itu pun terpaksa menggunakan kaedah yang sangat pelik. Siap kata kami tak akan buat negara Islam. Sampai isu berlaku di kalangan orang-orang ulama kata Erdogan ni macam mana pula ni, kita nak kata dia Islam ke tidak. Tapi strategi yang dia guna tu tepat, sesuai dengan tempat dia, maka dia kekal dan mendapat undi yang besar dalam pilihan raya lepas. Saya sebut pada tuan-tuan, apa yang berlaku ni adalah sesuatu yang dirancang. Bagaimana suatu putaran yang mana ia akan berlaku dan bagaimana inilah menjadikan suatu pemahaman Islam kepada seluruh orang. Faham tentang Islam ni bukan hanya sekadar sembahyang puasa, tapi orang faham bahawa Islam ni adalah daulah, Islam adalah merupakan kerajaan, Islam adalah merupakan suatu tempat untuk kita berlindung, tempat penguasaan. Muslim muslimat tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita bab darah tuan-tuan waktu tengah hari memang pandang saya besar kecil je kan. Saya nak sebut sikit lah tuan-tuan sekalian. Dalam suasana di Mesir, Mesir ni tuan-tuan sekalian, Mesir ni kalau siapa yang pernah, saya fikir tuan-tuan biasa pergi Mesir. Mesir ni tuan-tuan sekalian, negara Arab paling ramai orang Mesir lah tuan-tuan. Walaupun di segi Saudi tuan-tuan ramai besar negara Saudi lagi, tapi tuan-tuan di segi ramai orang tuan-tuan Mesir. Haji Gajin Mesir tuan-tuan. Tuan-tuan bertanya orang Arab. Nak tanya lagi tuan-tuan, orang Arab Mesir ni tuan-tuan antara orang Arab yang peramah. Kan? Ramah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir tuan-tuan, dia suka tanya. Dia suka tanya pukul berapa, saakah, hantar minit. Kalau tuan-tuan pergi kat Saudi tuan-tuan, haram, akan tanya lah tuan-tuan. Kita tanya dia pun tak tahu je, geram aku. Sama tuan-tuan, kalau pergi tempat lain pun tak dapat macam berlaku di Mesir. Orang Mesir ni tuan-tuan, dia ramah. Dia ramah, dia baik tuan-tuan. Kalau kita biasa kat Mesir ni tuan-tuan, orang kata kat Mesir ni orang ganas tuan-tuan. Saya memang ada, biasalah orang Arab tuan-tuan. Tapi tuan-tuan saya suka saya sebut kat sini, Mesir antara tempat dipanggil ketua, diiktiraf ketua kepada negara-negara Arab. Sebab apa tuan-tuan? Orang-orang Arab ni kiblat dia pergi ke Mesir. Di mana-mana di Mesir. Dan apa yang berlaku sekarang ni adalah merupakan suatu kekejaman yang menyebabkan orang akan pandang sis pada orang Mesir. Sekali lagi Ustaz, saya nak sebut sikit tentang kenapa orang-orang, kenapa Yahudi, kenapa perancangan yang licik buat pada Mesir. Pertama tuan-tuan sekalian,
Isu Mesir dekat dengan isu Palestin. Isu Mesir sangat dekat dengan isu Palestin. Senat Amerika terpaksa keluar setiap tahun tuan-tuan 1 bilion untuk bayar kepada Husni Mubarak dan seluruh tentera-tenteranya untuk tutup mulut dan menjaga kepentingan Amerika, British dan Yahudi di bumi kawasan-kawasan negara Arab. 1 bilion setiap tahun. Bayar bodoh itu. Tuan-tuan sekalian, ketika Dr. Mursi naik, terus hold, tak bayar lah. Dan tidak ada bantuan-bantuan kepada Dr. Mursi. Dan tuan-tuan sekalian, bila Dr. Mursi digulingkan cukup setahun, maka tuan-tuan sekalian, Amerika sekali lagi umum, kita akan bagi bantuan kepada Mesir. Tuan-tuan tengok macam mana. Tuan-tuan Saudi, itu sebab kenapa Ustaz Ridwan Mahmud pernah sebut, kalau bukan ada Mekah, Madinah, tak ingin aku nak pergi ke Saudi. Saudi, tuan-tuan sekalian, boleh sebut kami iktiraf kerajaan perampas dan kami iktiraf kami akan bagi bantuan. Malah disebut ikhwan adalah merupakan pengkhianat irhab ataupun pengganas teroris. Subhanallah. Tak tahu pertimbangan apa yang ada kat kepala otak dia, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, isu Mesir dekat dengan isu Palestin. Isu Mesir dekat sangat dengan isu Palestin, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sekalian, antara negara Islam yang berjaya mengalahkan Israel dalam banyak-banyak tuan-tuan, Syria, Jordan, apa semua tuan Saudi, negara yang berjaya mengalahkan tentera Israel dalam sejarah moden, tuan-tuan, adalah tentera Mesir. Tentera Mesir yang berjaya kalahkan. Dan sampai dikatakan, kalaulah Anwar Sadat tak panggil dalam perang 6 Oktober tahun 1973, Anwar Sadat tak panggil balik tentera-tentera Mesir, serahkan tentera Mesir, bumi Palestin telah berjaya dibuka balik, tuan-tuan, pada tahun 1973. Sebenarnya, tetapi Anwar Sadat, tuan-tuan mata Allah, adalah merupakan boneka. Dia hanya sekadar mengambil kepentingan untuk ambil balik Tuan Suat. Itu saja. Berlaku perjanjian Camp David, akhirnya Mesir dikira kalah dan Mesir telah menerima pelbagai kesan daripada perang 6 hari dalam perjanjian Camp David. Memang subhanallah. Tuan-tuan mata Allah sekalian, saya ulang balik, kenapa benda berlaku? Sebab kepentingan Yahudi dekat dengan Palestin. Yang kedua, pemimpin Arab, tuan-tuan, lemah. Lemah, tuan-tuan. Saya tak tahu lemah Zahid. Saya sebatin sekali, tuan-tuan. Lemah, tuan-tuan. Tuan-tuan masalah sekadar tolong baca. Saya sebut pada tuan-tuan, isu ni rakyat. Bukan main orang laut Arab. Tapi bila berlaku kematian, tuan-tuan Allah, bukan sikit. Berlaku di Bashar al-Assad, tuan-tuan. Bunuh lebih dahsyat daripada ayah dia, Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad, tuan-tuan, bunuh satu kampung darah-darah kokoh, Komishli, tempat di Syria. Tapi tuan-tuan mata sekalian, Hafiz al-Assad, anak dia lebih jahat. Tuan-tuan mata sekalian, kenapa dia boleh buat itu? Tuan-tuan mata Allah, sudah hampir 2 tahun isu Syria, Liga Arab tidak pernah bersidang untuk menyerang tindakan Hafiz al-Assad. Jahat. Tuan-tuan mata Allah sekalian, OIC. Oh, IC. Kekal macam itulah, tuan-tuan. Saya minta maaf lah, tuan-tuan mata Allah. Sidang parlimen negara Jerman. Tuan-tuan, Jerman ni dia tanam Jawa ya, tuan-tuan. Tak ada OIC sikit je, tuan-tuan. Boleh buat sidang parlimen tergempar, kutuk Syria, kutuk kudeta Mesir. Kenapa Malaysia tidak? Negara yang dikatakan dia mengagungkan OIC. Kita bertanya, sepatutnya kita kena desak perkara ini dilaksanakan segera. Kalau sampai terpaksa hantar tentera untuk selamatkan rakyat Palestin, saya rasa tuan-tuan, tentera-tentera kita bersedia untuk syahid untuk mempertahankan maruah umat Islam. Tapi ini tak berlaku, tuan-tuan. Umat tentera atau kita sebut pemimpin Arab lemah. Tengah semangat ni, kejap sikit ni. Yang ketiga, kekayaan dunia. Tuan-tuan masalah sekalian, sekarang ni kiblat masyarakat Eropah, kiblat masyarakat ke kiblat pemimpin barat, kiblat mereka, tuan-tuan, pergi ke Timur Tengah. Maka dia pelbagai agenda, pelbagai strategi untuk merampas kekayaan di Timur Tengah. Kaya, tuan-tuan, kaya. Saya just nak bagi tahu kepada tuan-tuan, bumi kalau tuan-tuan pergi dekat kawasan ada panggil Saudi, tak bernilai, tuan-tuan. Batu ke apa, tuan-tuan? Pergi di UAE tak ada apa. Tapi rupanya minyak yang mana, tuan-tuan mata Allah, minyak dia, tuan-tuan, kalau UAE saja, minyak dia, tuan-tuan mata Allah, boleh cover separuh dunia. Kaya. Maka
Gelap mata tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, dan saya sebut kepada tuan-tuan kenapa perkara ini berlaku, iaitu perpecahan di kalangan umat Islam dan perpecahan di kalangan para ulama. Di Mesir tuan-tuan, umat Islam kita pecah banyak sangat. Minta maaflah saya sebut kepada tuan-tuan, oleh kerana kita ni, ini sebab orang tak faham, orang ambil Islam ni pecisan, orang tak ambil Islam seluruhnya. Akhirnya apa orang Islam tak? Orang Islam ambil, ada yang ikut Salafi, ada yang ikut ni, dia tak faham. Akhirnya apa tuan-tuan? Boleh kata orang Khawarij. Apa yang disebut oleh Fathul Bari baru ni, sebiji apa yang disebut oleh pemimpin Hizbut Nur, parti Salafi yang ada di Mesir. Seolah-olah dia boleh bersetuju bagaimana engkau nak suruh rakyat sokong kau, tapi kau setuju supaya orang bunuh rakyat kau. Subhanallah. Tuan-tuan masyarakat sekalian, khilaf di kalangan para ulama cukup hebat. Tuan-tuan masyarakat Syariah, masih ada lagi ulama-ulama yang bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Masih ada lagi. Allahuakbar. Tuan-tuan, nama forum kita Forum Pantut. Sebab kita ada satu soalan saja. Hanya sebelum daripada kita tutup, insya-Allah kita kembali pada Ustaz Farhan. Dan tuan-tuan, seperti mana kita lihat apa yang berlaku di Mesir, mendapat reaksi yang hebat di seluruh dunia, yang kita tidak menjiwainya dan kita tak rasa benda itu berlaku di Malaysia. Erdogan telah keluarkan satu statement yang mana apabila digulingkan Mursi daripada pemerintahan dia, bagaimana dia menarik semua hubungan dia di antara kerajaan sementara, tidak mengiktiraf kerajaan sementara, apa saja urusan mesti dengan kerajaan yang diiktiraf secara rasmi yang menang dalam pilihan raya adalah Dr. Mursi. Bahkan dia memberitahu kepada kita simpatinya dia kepada Mesir. Kita tak perlu rasa simpati, kita tak perlu jadi orang Mesir untuk rasa simpati, tetapi cukuplah kita menjadi seorang manusia untuk rasa simpati apa yang kita lihat, apa yang berlaku di Mesir. Tuan-tuan, Ustaz Farhan, sudah pasti kita kedatangan kita ada tujuan, dan saya suka untuk daripada Ustaz Farhan untuk cerita apa peranan kita sebagai umat Islam yang berada di Malaysia, apa peranan kita yang kita boleh buat sementara kita ada kat Malaysia untuk kita rasa kebersamaan kita dengan rakyat yang dizalimi di Mesir. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus, Ustaz Fauzan dan panel. Saya ingat dia nak pergi sampai pukul 2.30. Lepas tu orang makan kerja, masyarakat kat sini je terus. Tuan-tuan, Allah sekian 5 minit ataupun kurang, insyaAllah tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, saya nak ambil satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surah Saf, akhir surah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwin fa asbahu zahirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembantu kepada agama Allah. Allah beri tuan-tuan sekalian, ada orang cukuplah dia sekadar solat, puasa, bayar zakat, datang semayang solat Jumaat, tu je tuan-tuan. Tapi Allah tambah lagi tuan-tuan, orang-orang yang beriman ini dia perlu menjadi pembantu kepada agama Allah. Bagaimana seperti mana yang telah dinyatakan, telah diseru oleh baginda Nabi Isa bin Maryam kepada golongan-golongan ahli kitab pada masa hari itu. Siapa dia yang nak bantu agama Allah ni? Siapa yang nak bantu sama-sama dengan aku ni? Maka tuan-tuan, bangkit ada separuh golongan Bani Israil yang mengatakan, kami ya Rasulullah, kami wahai Nabi Allah, kami wahai Nabi Isa yang akan membantu agama kamu, yang kami yang akan berjuang dengan kamu. Tuan-tuan sekalian, panggil peringkat ayat tuan-tuan, Allah berikan kenyataan kemenangan yang besar kepada orang-orang yang beriman di kalangan Bani Israil, walaupun separuh daripada mereka yang tak percaya. Tuan-tuan sekalian, negara kita tidak aman, kata Ustaz Fauzan. Apa lagi kita nak buat? Apa kecoh-kecoh bro? Kan, ni nak merdeka lagi. Tentera kita semua dah bersiap sedia dah dengan senjata, kereta tebal dan sebagainya. Apa lagi kita nak buat? Tapi dah apa? Kita tak nak merdeka tuan. Apa lagi? Dah susah. Negara kita aman. Tuan-tuan, ayat Allah telah membuktikan tuan-tuan, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Kamu, kalau kamu merasakan kamu dirasai kamu seksa, tercedera, bahawasanya kamu tercedera, satu kaum tercedera, orang Islam tercedera, kamu kena rasa orang lain buat juga, kaum musyrikin juga tercedera.
Tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Masa itu tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, di Islam ini berputar kehidupan. Ada masa kena kat engkau, ada masa kita akan menang, ada masa kita akan kalah. Ada masa sekarang ni kena dekat orang Arab, ada masa kita tak tahu kena dekat kita. Kan? Kata Allah lagi tuan-tuan, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Allah kata, aku nak tengok di kalangan mereka-mereka ini, dalam kamu-kamu semua, yang mana mereka beriman, dan aku nak tengok, aku nak ambil daripada kalangan-kalangan yang beriman ini sebagai syuhada yang bersama-sama, yang dinanti-nantikan oleh mereka-mereka yang nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, peranan kita. Atau bila sebut tentang peranan tuan-tuan, antara yang besar sekali tuan-tuan, yang paling besar tuan-tuan, pertama doa. Sebab tu anda kita pertama dari segi doa, bila sebut doa tuan-tuan, dia tak doa bodoh je tu tuan-tuan. Di doa mesti kena ada perasaan. Bila sebut doa tentang perasaan tuan-tuan, kita akan tahu kenapa perlu kita berdoa. Kenapa apa yang kita nak doa. Sebab tu kita penting sangat tuan-tuan macam. Sebab tu hari-hari kalau saya tuan-tuan, kalau saya jadi imam ke tuan-tuan, hari-hari saya baca Quran Nazilah. InsyaAllah mungkin ada imam-imam ke sini yang baca Quran Nazilah. Sampai peringkat tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, dana. Sebab tu peranan saya berada ni tuan-tuan, kita bersama-sama dengan Perhati Mesir dan sebagainya, telah setuju kita buat bersama dengan community, gabungan semua NGO, bincang tentang Mesir. Kita setuju untuk cari dana untuk bantu bagi terus kepada peringkat NGO kita di sana, yang kita boleh bagi bantuan cara. Ada anak tadi tuan tengok sini, ada ibu yang mati anak, ada anak tuan-tuan yang mati ibu, yang mati ayah, ada suami yang mati isteri dia, isteri yang mati suami dia. Ada sampai peringkat ada makcik siap tulis tangan tuan-tuan, kan tadi. Ada kan tadi. Siap makcik tulis tangan tuan-tuan. Tak ada handphone, tak ada apa. Sampai mati tuan-tuan saja tulis, takut orang tak cam siapa dia. Tulis kat tangan siapa dia ni. Nama dia, nombor telefon dia sebagainya. Ada tuan-tuan anak-anak muda tuan-tuan, anak-anak muda yang agak brutal tuan-tuan. Anak-anak muda yang agak brutal tuan-tuan, tak majul. Tak majul tu maknanya bukan itu jahil tuan-tuan. Majul ni maksudnya tak tahu siapa dia ternyata. IC tinggal kat rumah, handphone tak bawa, apa tak bawa, hanya Quran peneman dia tuan-tuan. Tulis majul, mati tuan-tuan tak tahu siapa. Ni pakat halang gitu je. Saya tak jadi kat ini nak tuan-tuan, mereka anak-anak muda. Lepas tu saya pernah pergi 2 tahun lepas 25 Januari. Saya pergi naik kereta, naik taksi. Bila naik taksi, tanya pada seorang orang yang bawa taksi tu, muda, anak muda. Tanya dia, "Ihroyak antum ba'da thawratul Masri." Apa pandangan anda selepas thawrat? Lepas pada revolusi, sorry. Ini bahasa Arab, tak bahasa Arab dia. Apa dia pandangan saya? Minta maaf tuan, dia kata. Sebelum ini saya tak tahu apa, saya orang Islam. IC saya Islam. Tapi saya tak tahu pun apa itu Islam. Saya tahu Islam agama je. Tapi selepas daripada 25 Januari, Sarah yang pertama jatuhkan Mubarak itu, saya baru tahu sikit-sikit dan saya cuba belajar tentang agama itu, tuan-tuan. Hasilnya anak-anak muda ini tuan-tuan, yang kadang-kadangnya dibawa ke dalam Islam, yang kadang-kadangnya jiwanya kosong, tapi Allah berikan dengan kelebihan hasil daripada apa yang berlaku ini. Tadi tuan-tuan, hasil daripada berlaku ini, yang berlaku krisis macam ni, mereka kembali kepada Islam. Betul? Betul, inilah benda yang patutnya sebagai seorang peranan. Kadang-kadang anak muda kita banyak kat luar sana yang tak tahu apa. Tapi mungkin kerana peluang ini, mereka boleh sedar berapa ramai anak-anak muda yang mati, tuan-tuan, hanya berbekalkan dengan Al-Quran. Kak Agong saya tuan-tuan sampai mati tuan-tuan, hanya pegang Al-Quran saja tuan-tuan. Kami adalah datang di bumi, di Roba'ah tuan-tuan, sebab kami yang signifikan Roba'ah ni, kami tiga-tiga ni, duduk di belakang Masjid Roba'ah tuan-tuan 100 meter. Sebab tu Roba'ah ni ada signifikan dengan jiwa kami bertalaki, bertadabbur Al-Quran, beriktikaf, semayang tarawih dan sebagainya di Masjid Roba'ah. Jadi ada signifikan. Sebab tu bila dia angkat sebagainya, anak-anak muda ni apa sebagainya, kita terasa. Atau tuan-tuan teruskan, saya berharap dengan peranan yang kita lakukan, kita boleh menjadi seorang yang muslim, mukmin yang baik, yang mampu mencernakan kehidupan kita kepada generasi kita. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.